Tes. Suara dengar ke tak dengar? Apa? Tak tahulah. Hari tu siri 1 pun rasa tak ada suara bila tengah recording. Suara dengar ke tak? Ke masih belum dengar? Tes. Assalamualaikum. Dengar ke? Okay, dengar. Alhamdulillah. Okay, baik. Dekat mana tadi? Itulah. Tak tahulah kalau hint dia tukar telefon ke apa kan. Okay, baik. Berbalik kepada cerita Allahumma salli ala Muhammad. So dalam perjanjian Hudaibiyah, antara perkara yang antara perjanjiannya adalah supaya umrah tak dilaksanakan pada tahun ke-6, tapi dilaksanakan dekat Yahudi last tadi dengar kat Yahudi Allah jauh tu. Okey, baik. So lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar surat kepada perutusan di sekitar kawasan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada tahun ke-7 Hijrah, tadi sebenarnya menghantar surat pun pada tahun ke-7. So pada tahun yang sama, antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah Nabi aware dengan apa ancaman yang berada di sekitar kota Madinah pada ketika itu. Iaitulah apa antara ancaman yang besar, iaitulah ancaman konspirasi, bukan konspirasi Yahudi, tapi juga konspirasi bersama dengan munafik. Munafik plan dengan Yahudi dekat satu kawasan namanya Khaybar. Kan? So bila Nabi aware perkara tersebut, Nabi tak tunggu diorang serang. Nabi tak tunggu konspirasi ni serang. Nabi sendiri pergi kat Khaybar tu. So Nabi sendiri pun pergi kat Khaybar. Maka pendek cerita, maka konspirasi tersebut pun berjaya dilenyapkan. Dan kemudiannya Yahudi ni pun akhirnya mereka bertebaran. Mereka bertebaran luar daripada Jazirah Arab. Kan, luar daripada Jazirah Arab. Maksudnya mereka tak boleh stay dalam Jazirah Arab. Dan kemudian selepas daripada itu adalah beberapa misi-misi ketenteraan yang terlaksana pada tahun ke-7 Hijrah, yang mana tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menundukkan Jazirah Arab, sama ada peluk Islam ataupun mereka berdamai. Maksudnya mereka tak ada plan nak melaksanakan, kita sebut sebagai apa sebagai konspirasi yang tidak baik. Dan kemudian pada tahun yang sama, pada bila masuk bulan Zulhijjah, maka Nabi SAW pun perintahkan mereka yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah untuk melaksanakan umrah yang tertangguh. Sebab dalam perjanjian Hudaibiyah, mereka tak boleh laksanakan umrah pada tahun tersebut, tapi mereka boleh laksanakan umrah pada tahun hadapan, iaitulah pada tahun ke-7 Hijrah. Maka yang mengetuai kita sebut sebagai rombongan umrah pada ketika itu adalah Umar Al-Khattab, minta maaf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So dalam antara perkara yang berlaku dalam umrah tersebut adalah antaranya Abu Bakar As-Siddiq dia sempat berpidato, dia beritahu tentang apa yang bakal menanti Quraisy ke hadapan. Dan kemudian pada tahun lepas daripada umrah tersebut, kemudian pada tahun ke-8 Hijrah, ni ada satu peristiwa yang saya kira sangat besar. Yang mana pada tahun ke-8 Hijrah ni juga berlaku apa yang disebut sebagai pembukaan kota Mekah. Yang mana pada tahun ke-8 ada yang disebut sebagai berlakunya perang Mu'tah. Ini antara perang teragung yang pernah berlaku pada tahun tersebut. Yang mana peperangan ini puncanya berlaku sebab apa? Iaitulah sebab utusan Nabi SAW namanya Al-Harith bila dia nak pergi hantar surat kepada, kita sebut sebagai Gubernur Syam pada ketika itu, namanya Syurahbil ni dia telah melanggar, kita sebut sebagai etika dalam peperangan. Iaitulah apa? Dia telah membunuh utusan. Dia bukan sekadar bunuh utusan, dia penggal kepala Al-Harith tergantung dekat pintu masuk, pintu utama kota pada ketika itu. Maka perkara ini telah menyebabkan Nabi SAW sangat marah. Sebab apa? Kalau tak terima tak apa, kalau sekadar koyak kertas macam Parsi tak apa, tapi dah tahap kurang ajar dan biadab ni sampai bunuh utusan. Benda ni tak pernah dilakukan oleh mana-mana pihak dalam, kita sebut sebagai apa dalam peperangan. Yang mana utusan ni dia terjamin keselamatan. Jadi kita katakan Syurahbil ni dah kurang ajar. Maka Nabi SAW pun menghantar, kita sebut sebagai ketumbukan tentera berjumlah 3,000 orang. Yang mana Nabi dah nampak dah. Nabi seolah-olah dah boleh nampak apa yang akan berlaku. Yang mana Nabi SAW sebut, Nabi telah melantik 3 orang panglima. Yang mana panglima pertama adalah Zaid bin Harithah. Dan kemudian Nabi kata apa? Kalau Zaid bin Harithah tu korban, yang akan menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far pun tu korban, yang akan menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau ada Abdullah bin Rawahah pun tu korban, kamu decide lah siapa yang terbaik untuk memimpin kamu.
kan. Maka pendek cerita, memang tiga-tiga tu korban. Tapi saya kira cerita panglima atau korban yang paling menyayat hati adalah Ja'far bin Abu Talib. Sehingga kan Ja'far bin Abu Talib ni digelar sebagai Ja'far At-Tayyar, yang mana Nabi SAW kata apa? Nabi SAW ketika mana bercerita kepada para sahabat, aku melihat Ja'far dikurniakan sepasang sayap di syurga, menggantikan tangannya yang hilang. Kerana apa? Kerana Ja'far bin Abu Talib ni dia bersungguh-sungguh nak protect Panji. Ketika mana dia pegang tangan kanan terputus, dia pegang tangan kiri, dia baling pedang dia terputus, dengan tangan kudung dia kepik, kemudian sampai pada tahap terbelah dua. Ja'far bin Abu Talib nak cerita betapa bersungguh-sungguhnya dia nampak. Sedangkan sekadar Panji je kan, sekadar Panji je. Tapi Ja'far bin Abi Talib ni dia benar-benar nak menyempurnakan amanah Nabi SAW, sehingga kan dia nampak nilai walaupun pada Panji tersebut. Dan kemudian lepas daripada tiga panglima perang ni syahid, maka mereka pun sepakat masa tu untuk seketika tentera Islam mereka macam hilang pedoman, macam hilang arah. Macam kita sebut sebagai anak ayam kehilangan ibu ayam lah. Maka terus akhirnya mereka terus pada ketika itu antara yang terlibat adalah Khalid Al-Walid. Maka mereka terus kata kita lantik Khalid Al-Walid. Dan Khalid Al-Walid dia berjaya susun balik. Dan pada ketika inilah Khalid Al-Walid memperlihatkan genius. Dia punya apa yang kita sebut sebagai apa ya, dia punya kebijaksanaan menyusun strategi. Yang mana sehingga kan Rom pada ketika itu nak cerita 3,000, ada banyak riwayat menyebut berapa jumlah tentera di pihak Romawi pada ketika itu. Tapi pandangan yang paling kuat menyebut 200,000. 3,000 lawan 200,000. Ini sebanyak adalah seorang lawan 80. Kalau Khalid Al-Walid dia berjaya menyusun strategi yang mana umat Islam tak kalah. Dan kalau ikutkan pada asalnya, memang kalau boleh nak perang sampai habis. Tapi Khalid Al-Walid dia melihat keutamaannya adalah apa? Kalaulah semua 3,000 ni mati, maka ada kemungkinan Madinah berada dalam bahaya. Maka Khalid Al-Walid ni digunakan kebijaksanaannya berundur dalam keadaan dengan satu cara yang tak nampak macam berundur. Tak nampak cara berundur. Tapi saya kira boleh baca lah cerita tentang Perang Mu'tah. Tapi sebenarnya susah nak jumpa sumber tentang Perang Mu'tah ni. Tapi memang ini antara perang yang saya kira saya sebenarnya satu sisi saya tak bersetuju perang ni tak masuk dalam pertempuran agung yang pernah dicatatkan dalam sejarah dunia. Itu cerita tentang Perang Mu'tah. Dan kemudian selepas daripada itu berlakulah pula apa yang disebut sebagai Fathu Mekah. Fathu Mekah ni cerita tentang pembukaan kota Mekah, yang mana puncanya adalah apa? Puncanya satu site yang berada di pihak tentera umat Islam pada ketika itu, Bani Khuza'ah, dibunuh oleh Bani Bakar yang berada di pihak Quraisy. Maka bila kira macam langgar perjanjian lah, maka Nabi memang pada ketika itu Sufyan datang supaya macam nak pujuk Nabi supaya sign agreement yang baru. Tapi Nabi tak setuju. Nabi memang dah set, ini masanya untuk kita buka kota Mekah. Maka pendek cerita, akhirnya kota Mekah berjaya dibuka dengan strategi-strategi tertentu tanpa berlaku pertumpahan darah, kecuali di bawah pimpinan Khalid Al-Walid, yang mana mereka menerima penentangan daripada pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Pada ketika itu masih lagi belum masuk Islam. So akhirnya berjayalah pembukaan kota Mekah berlaku. Dan pada ketika itu juga ramailah berlakulah pengislaman beberapa orang Arab. Tapi belum lagi semua umat Islam masuk Islam pada ketika itu. Kemudian lepas daripada pembukaan kota Mekah, berlakulah beberapa peperangan yang lain, antaranya perang Hunain. Lepas pada perang Hunain ada berlakunya perang Taif. Perang dekat Taif lah. Perang Taif ni adalah susulan daripada perang Hunain. Perang dekat Taif ni lah ada satu babak yang saya kira sangat-sangat menyayat hati. Iaitulah kepada ketika itu umat Islam mendapat satu rampasan perang yang sangat besar. Maka Nabi SAW pun mengedarkan kepada seluruh kepada tentera Islam. Tetapi Nabi tak bagi kepada Ansar. Nabi hanya bagi kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab baru masuk Islam. Kemudian Nabi bagi kepada Muhajirin. Tapi Nabi tak bagi langsung kepada Ansar. Maka Ansar pun pada ketika itu, kelompok-kelompok Ansar ni pun mereka dah mula terasa hati dengan Nabi. Mereka kata Nabi dah jumpa keluarga dia lupa kita dah lah. Maka berlakulah sembang-sembang begitu sampai tersebar kabar angin pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun kumpulkan orang Ansar. Kemudian Nabi bersembang dengan mereka. Nabi berpidato dengan mereka kan. Yang mana boleh tengok inti pidato ni dan boleh hayati. Kalau kita baca konten isi pidato Nabi SAW, saya kira kita boleh sampai mengalir air mata.
Sebab orang Ansar sendiri pun mengalir mata. Yang mana antara konten, antara inti daripada pidato tersebut adalah Nabi SAW sebut apa? Adakah kamu tidak bergembira wahai Ansar kalau kamu balik dengan Rasulullah, tapi mereka balik dengan harta, kan? Dan kemudian Nabi banyak sebut tentang kemuliaan Ansar, yang mana digambarkan dalam sirah. Lepas daripada pidato Nabi tu, semua orang mengalir sampai basah janggut. Nak ceritanya mereka menyesal. Mereka, yelah, biasalah kan, bila dah kemenangan, bila nampak orang dapat lebih sikit, kadang bukan dapat lebih pun, kadang-kadang rasa macam adakah kita tak ada hak dalam harta tersebut. Tapi benda tu biasa, kemanusiaan kita ni. Kadang-kadang kita, yelah, contoh macam kalau adik-beradik kita kan, contoh macam adik-beradik, tiba-tiba mak ayah bagi kat ni, tiba-tiba kita tak dapat, kita akan terasa, kita rasa macam mak ayah aku tak sayang aku ke, kan? Konten pidato tu ada dalam kitab ni. Boleh baca lah. Tapi saya sebenarnya ini antara babak, antara part yang tak tahulah, ini antara part yang saya kira sangat sedih, sendu lah, sangat boleh menyebabkan menangis. Dan kemudian lepas daripada itu berlakulah perang terakhir yang Nabi SAW terlibat, iaitulah perang Tabuk. Perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk, semua ni berlaku tahun ke-9 Hijrah, kan? So tahun ke-9 Hijrah ni tahun terakhir lah berlaku peperangan. Kemudian masuk tahun 10. Tahun ke-10 ni lah berlaku apa yang disebut dalam suratul Nasr, iaitulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada tahun ke-10 Hijrah ni lah datang banyak rombongan daripada kabilah-kabilah Arab. Semua datang ke kota Madinah pada ketika itu, sama ada mereka nak declare Islam ataupun mereka nak declare mereka nak berada dalam keamanan, maksudnya berada di bawah pemerintahan kota Madinah. Dan pada tahun ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya harap masih dengar suara saya, takut tiba-tiba hilang suara. Kalau hilang suara terus bagi tahu, ya. Kemudian pada tahun ke-10 Hijrah ni lah datang rombongan yang ramai, yang mana kedatangan rombongan yang ramai ini, sebab ini tahun, kita boleh katakan tahun ke-10 ni adalah tahun kemenangan, tahun mengecap kemenangan, tahun keamanan, tahun kedamaian. Yang mana pada tahun inilah Allah SWT menurunkan suratul Hujurat. Yang mana kalau kita melihat konten suratul Hujurat, semuanya pesan-pesan menegur umat Islam kebanyakannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang mana bila mana kita dah mengecap kemenangan, kadang-kadang bila kita dah selesa, kadang kita akan cenderung mula lupa, lalai leka, dan kita mula dah start hilang common sense, kan? Dan ini antara perkara yang ditegur dalam suratul Hujurat, kan? Tahun ke-10 ni adalah tahun rombongan datang ramai ke kota Madinah. Dan kemudian memasuki ujung tahun ke-10, bulan Zulhijjah, ada yang disebut berlakunya apa yang disebut sebagai berlakunya Hujatul Wada ataupun haji perpisahan. Yang mana haji perpisahan inilah Nabi SAW menyampaikan pidato yang terakhir, yang mana dalam pidato Nabi SAW ada yang disebut sebagai ayat Quran yang terakhir yang diturunkan, iaitulah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW, dan Nabi sampaikan kepada umat Islam pada ketika itu. Dan kemudian lepas balik daripada haji tu, Nabi SAW pun boleh jatuh sakit, kan? Jatuh sakit, yang mana jatuh sakit ni ada sebahagian ulama sirah menyebut kesakitan ini adalah kesan daripada racun yang Nabi pernah makan. Saya terlupa dalam cerita perang Khaybar, lepas dah menang tu, ada seorang perempuan Yahudi yang menghidangkan makanan kepada Nabi SAW kepada umat Islam, kan? Yang mana dia dalam makanan tersebut ada racun. Dan Nabi, ada yang kata Nabi tak sempat makan, ada yang kata Nabi makan sikit. Yang mana Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata daging tu bagi tahu kepada Nabi dirinya diracun. Dan Nabi bagi tahu kepada para sahabat, tapi ada seorang sahabat ni dia termakan, dia sebab dia lapar sangat, dia turun makan, dia mati on the spot. Jadi berbalik pada cerita pada tahun ke-11, iaitulah Nabi SAW dah mulai sakit. Ada yang sebut, ada satu riwayat menyebut Nabi SAW katakan kepada Aisyah, aku mula merasakan kesan kesakitan aku daripada kesan racun yang aku makan dalam perang Khaybar. Ada seorang wanita baik meracun Nabi SAW. Maka Nabi pun start sakit pada ketika itu, dan Nabi pun demam panas. Yang mana dalam satu riwayat hadis menyebut, Nabi SAW nak gambarkan betapa, Nabi kata apa? Aku punya demam ni menyamai 2 orang yang demam panas.
Nabi SAW sebut dalam riwayat. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kesakitan yang Nabi tanggung masa sakit nak mati tu tak tertahan. Okay, tak tertahan. Dan kemudian Nabi go through, adalah beberapa episod-episod yang berlaku. Dan kemudian akhirnya Nabi SAW Nabi SAW pun wafat. Nabi SAW pun wafat. Maka begitulah cerita berkenaan, sedikit sebanyak berkenaan cerita perjalanan Nabi SAW. Yang mana lepas Nabi SAW wafat, maka pada ketika itu sekali lagi berlaku keadaan yang tak terkawal, sehinggalah Umar sekali lagi menjadi watak penting. Iaitulah Umar kata apa, siapa yang kata Nabi dah mati, aku pancung kepala dia, aku penggal kepala dia, kan. Maka Nabi SAW pun Nabi SAW tak ada. Pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq pun dia bangkit dan kemudian dia baca ayat Al-Quran yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang mana kemudian Umar dengan ayat tersebut Nabi sampaikan, kalau kamu semua menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad dah mati. Tapi kalau kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha hidup dan tak pernah mati. Maka lepas daripada mendengarkan pidato daripada Abu Bakar, semua menangis. Semua umat Islam menangisi pemergian Nabi SAW. Sangat sedih. Bagaimana Nabi SAW dengan masa yang sangat singkat telah berjaya mengubah landscape, bukan sekadar landscape bangsa Arab, bahkan Nabi SAW telah mengubah landscape kehidupan masyarakat dunia pada ketika itu. Maka itulah cerita berkenaan cerita berkenaan seorang tokoh yang bukan sekadar menjadi apa yang disebut sebagai penyelamat, bahkan menjadikan rahmat. Moga-moga kita dapat mencontohi perkara-perkara baik yang ditinggalkan Nabi SAW, dan kita dapat terus membina cinta, membina apa yang disebut sebagai penghayatan, agar kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi sekali itu saja. Ada seseorang minta request nak join live, nak tanya soalan ke apa ni? Saya tak pastilah sebab saya nak tutup dah ni. Sebab saya dah lebih 30 minit. Sebenarnya. Jadi saya tak sepatutnya lah lebih sebenarnya. Saya dah mengambil hak daripada yang sepatutnya. Cumanya itulah. Sebenarnya saya tak sampai hati sebenarnya cerita skip macam ni. Saya sedih sebenarnya tak dapat nak cerita, maksudnya tak dapat nak pergi dalam. Tapi tak apalah. Dan moga-moga apa yang saya kongsikan ni dia spark kita punya minat, spark kita punya eager untuk kita teroka sendiri, untuk kita menyelam sendiri kepada perjalanan kehidupan Nabi SAW. Nak dengar kisah Nabi SAW. Terima kasih sama-sama. Jadi baik, saya kira sekali itu saja. Jadi maka selesailah kita punya siri 30 minit kita bersama Nabi SAW. Itulah kita membedah kitab Ar-Rahiqul Maktum. Moga-moga saya harap boleh insya-Allah. Nanti boleh DM. Nanti saya boleh hadiahkanlah kepada Sis Nazifah Rid, sebab saya tengok memang committed. Saya sangat berbesar hati. Saya sangat seronok melihat usaha effort Sis Nazifah Rid ni, yang mana saya kira ini menampakkan betapa inilah bukti kecintaan, kan. Maksudnya adalah dia punya eager untuk terus belajar, dan saya sangat seronok tengok. Dan saya harap saya dapat mencontohi Sis Nazifah Rid. Buku tajuk apa ya? Tajuknya adalah Ar-Rahiq Al-Maktum, kan. Ar-Rahiq Al-Maktum PTS pun ada terbitannya. Yang mana saya kira PTS punya terbitan ni antara terbitan yang baik yang kita boleh dapatkan, insya-Allah. Jadi saya kira terima kasih daripada saya. Terima kasih kepada semua atas saya sebut sebagai komitmen, atas kerjasama yang baik. Kalau saya sebut tak dengar ke apa, bagi tahu tadi, kan. Sebab saya risau juga sebenarnya cakap seorang tapi sebenarnya tak keluar suara. Macam kata syok sendirilah. Tak apa. Sis Nisa, tak apa. InsyaAllah ada rezekinya akan sampailah tu buku kat rumah nanti, kan, insyaAllah. Jadi moga-moga perjalanan yang kita lalui, walaupun tak panjang, walaupun 30 minit sahaja, moga-moga ia menjadi bukti betapa kita ini benar-benar nak membina cinta dengan Nabi SAW. Moga-moga Allah SWT kumpulkan kita di akhirat kelak bersama-sama dengan Nabi yang kita cintai, dan kita juga berkesempatan untuk bertemu dengan para anbiya,
untuk kita bersembang-sembang dengan mereka, untuk kita dengar sendiri daripada mereka kan. Seronok sebenarnya kalau dapat berkumpul dengan para anbiya. Contoh macam kita jumpa Nabi Musa AS kan, kita tanya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, cuba cerita sikit pengalaman jumpa Firaun. Cuba cerita sikit saya antara perkara yang saya teringin dengan Nabi Musa adalah sebab Nabi Musa ni digambarkan dia tumbuk seorang tu saya mati sekali tumbuk. Jadi saya kalau ada kesempatan saya nak pegang tangan Nabi Musa yang masya-Allah mesti kuat tangannya. Kita kalau tumbuk orang ni mana mungkin mati kan, setakat luka je, cedera. Tapi Nabi Musa nak cerita betapa kuat fizikal Nabi Musa kan. Jadi antara cita-cita kita, saya percaya ini antara cita-cita kita bersama, iaitulah kita nak duduk dengan Nabi SAW dan kita nak duduk dengan para anbiya. Kita nak bersembang-sembang dengan mereka, nak dengar cerita-cerita mereka kan. Jadi moga-moga Allah SWT kurniakan kepada kita kesempatan-kesempatan tersebut dan Allah memberikan kepada kita syurga yang tertinggi insya-Allah. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau sepanjang siri daripada siri pertama sehingga kepada siri yang kelima ada kekurangan daripada pihak saya, ada tersalah perkataan, ada perkara-perkara yang saya mengguris mana-mana pihak, ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai yang saya ungkapkan. Itu semua datang pada kelemahan diri saya sendiri. Yang baik itu datang pada Allah SWT. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah SWT. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Ada rezeki insya-Allah kita bertemu di lain waktu dalam siri yang lain pula, yang mana saya harap ianya adalah siri-siri kita dalam kita nak membina cinta dengan Nabi SAW. Jadi saya kira sekali itu saja. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dari suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.